Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kita masih lagi dalam kitab yang kedua yang menyatakan tentang penyakit-penyakit yang batin. Penyakit duduk di dalam, dia tak nampak. Ini penyakit yang bahaya. Penyakit bahaya ni penyakit duduk di dalam yang tidak nampak. Kalau nampak di luar, senang kita nampak. Hak ni tak nampak ni. Bab yang ke-9 pada menyatakan ujub. Letak bagi depan. Ain tu letak bagi depan. Ujubun. Apa dia ujub? Tengok syekh kita telah hurai dalam kitab ni makna ujub. Ketahui olehmu bahawasanya ujub itu membilang besar ia akan dirinya. Allahu Akbar. Ujub maknanya kita rasa kita ni, kita sendiri rasa heran kepada diri kita. Aku orang bijak, aku orang pandai, aku. Ini dia panggil ujub. Ini sifat mazmumah, sifat yang dicela dalam syarak. Kalau kita rasa kita ni duk bangga dengan diri kita, duk besar ke diri kita seorang. Tidak ada yang besar. Yang besar ni siapa dia? Yang agungnya Allah. Manusia ni setara mana dia hebat sekalipun, akhirnya akan pergi ke mana? Orang akan letak dia dalam tanah. Betul tak? Atau satu kelakuan daripada segala kelakuannya, seperti ilmunya dan ibadatnya. Allahu Akbar. Kita rasa kita orang yang paling alim atas dunia ni. Itu dia panggil ujub. Rasa heran diri. Orang lain tak cerdik belakang, aku seorang cerdik. Dan ibadatnya, orang lain itu malah belakang ibadat. Saya ni kuat ibadat, baca Quran banyak, puasa banyak, qiyamul lail lagi, orang lain duduk tidur, saya qiyamul lail. Itu ujub namanya. Dan tiada takut ia akan hilangnya, dan lupa ia, dan tiada takut ia akan hilangnya. Tak takut. Ilmu saya banyak, takut apa hilang? Harta saya banyak, takut apa? Tak akan jadi miskin. Jadi kita rasa kita kuat. Dan lupa ia akan bahawa semuanya pemberian Allah Ta'ala baginya. Lupa. Kalau kita tak lupa, kita tak akan jadi sifat ni. Sebab kita tahu kita ni lemah. Yang bagi rezeki kepada kita Allah, yang bagi ilmu kepada kita Allah. Ada ilmu sebab kita belajar, betul. Tapi berapa ramai kawan-kawan yang belajar sekali dengan kita tak dapat ilmu. Itu menunjukkan bahawa ilmu ni Allah Ta'ala yang beri. Kita belajar tu satu usaha sahaja. Maka jika melihat ia akan nikmat Allah Ta'ala atasnya dengan ilmu dan amal dan lainnya, dan takut ia akan hilangnya, dan sukacita ia dengan nikmat Allah Ta'ala atasnya, kerana nikmat itu datang daripada Allah Ta'ala, maka tiada ia ujub. Jadi kalau kita rasa kita boleh sedar diri bahawa ilmu yang kita ada ni pemberian Allah, kekayaan yang kita miliki rezeki Allah Ta'ala beri, dan kita berasa cemas mungkin akan hilang satu hari, dalam masa yang terdekat hilang, maka kita sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala kekalkan nikmat yang ada ini. Maka itu dia kata itu bukan ujub. Dan ujub itu sebab bagi takabur. Betul dah. Bila kita rasa kita ni besar diri, maka dia akan mari takabur, dia akan pelekeh orang lain. Dan perbezaan antara keduanya, beza di antara ujub dengan takabur tak apa beza. Sedap juga dia ni perbahasan tentang perbezaan ni. Bahawasanya takabur itu melazim ia akan mereka yang takabur ia atasnya. Bila orang takabur, dia akan jadi bangga, dia akan jadi besar, dia akan jadi orang lain tu bodoh, orang lain tu kecil, orang lain tu miskin belaka. Itu lain. Dan ujub itu ketentuan dengan seorang diri. Ujub ni kita duk bangga seorang kita, ya, orang lain tak jadi belaka, tak aku seorang pandai. Itu dah. Tapi kalau takabur, kita sombong pada orang lain pula. Dan bahawasanya ujub itu kelakuan hati yang dicela pada syarak. Ingat, mana satu kelakuan, satu amalan, perbuatan yang dicela oleh syarak. Tambahan lagi, membinasakan ia akan pahala ibadah. Allahu Akbar. Ujub ni juga akan membinasakan pahala ibadat kita. Sebab kita tidak kerana Allah, kita nak tunjuk-tunjuk pada orang. Telah berfirman Allah Ta'ala,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma Hunainin iz a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a. Artinya, sebut olehmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan hari memerangi kamu akan puak Hawazin pada lembah yang dinamakan Hunain. Letak bagi nama dia apa? Hunain, nama tempat. Di mana? Di antara Makkah dan Taif. Dia tulis dalam kitab ni di antara Al-Makkah dan buai alif lam. Tidak ada alif lam pada Makkah. Makkah, Makkah. Mim Makkatal Mukarramah. Tidak kata minal Makkah. Makkah. Apa ni? Potong alif lam dia tu. Dan At-Taif. Apa dia? Hari Hunain ni ketika menyukakan akan kamu oleh ramai bilangan-bilangan kamu. Allahu Akbar. Bila berlaku perang Hunain ni? Tanda situ. Peperangan ini berlaku selepas pembukaan kota Mekah. Kota Mekah berlaku bila? Pembukaan kota Mekah bila? Hari tahun yang 8 Hijrah, pada bulan Ramadan. Ingat dah. Jadi yang mari daripada Madinah nak buka Mekah 10,000 tentera Islam daripada Madinah. Campur dengan orang Mekah bawa masuk Islam jadi 12,000. 12,000 nak pergi perang Hunain, kita rasa kecil orang Hunain. Maka kamu rasa suka sebab ramai bilangan-bilangan kamu, maka tiada mengkayakan oleh ramai kamu itu daripada kamu akan sesuatu. Mana bilangan yang ramai itu bukan semestinya kita menang. Sebab kemenangan itu mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya tiada menolak ia daripada kamu akan suatu daripada pekerjaan seteru kamu, dan sempitlah pada perasaan kamu oleh bumi serta luasnya, kemudian lari kamu membelakangkan akan seteru. Jadi sebenarnya ayat ni panjang lagi lah. Wa yauma Hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat. Jadi ayat Quran ni sampai akan seteru itu sebenarnya terjemahan ayat. Kalau kita ambil ayat 25 tu, surah At-Taubah ayat 25 lebih panjang daripada ayat yang ada dalam kitab ni. Jadi kita tanda akan seteru itu, berhentilah terjemahan ayat. Ini menunjukkan bahawa kita rasa ujub, kita rasa besar dah, sebab bilangan kita ramai 12,000 orang, maka kita rasa tak akan kalah. 12,000 ni tak akan kalah. Hunain berapa orang yang ada? Orang Hawazin berapa ramai ada? Kita ramai, kita boleh lanyak dia lah. Bila dia pergi, puak-puak Hawazin ni cerdik, dia tunggu di tengah-tengah lorong, tengah jalan, dia letak gali lubang, orang panggil perangkat sama, ramai yang jatuh. Jadi 12,000 ni berpecah. Pada waktu itu dhaqat alaihimul ardu bima rahabat. Tuhan gambar dalam Quran, bumi yang luas ni kan jadi sempit, tak tahu tempat nak pergi mana. Itu dipanggil gambaran. Allah Taala bagi wa yauma Hunainin iz a'jabatkum. Pada hari peperangan Hunain kamu rasa kamu kuat, kamu rasa kamu bangga sebab kamu ramai. La lenturni ankum syai'a, tidak memberi apa-apa makna kepada kamu kerana tentera Islam hari itu pecah. Tapi akhirnya menang juga. Nak ceritanya ujub tu, a'jabatkum, perasaan heran diri tu kita rasa pelik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathun muhlikatun syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa i'jabul mar'i binafsihi. I'jabul mar'i binafsihi. Tengok dia tulis nombor 2 di bawah. Hadis ini riwayat At-Tabarani. Riwayat At-Tabarani tanda kat situ menurut Al-Iraqi, Al-Hafiz Al-Iraqi, hadis ini diriwayat oleh Al-Bazzar, At-Tabarani, Abu Nuaim wal Baihaqi fi Syu'ab min hadis Anas bi isnadin dhaif. Jadi kata di Al-Iraqi sanadnya dhaif. Tapi kata ulama lain pula, ulama kemudian ini nama dia Syekh Al-Albani, dia kata hadis ini hasan. Jadi perbezaan pandangan ulama hadis itu tentang menilai hadis itu yang menyebabkan jadi perbezaan pendapat. Jadi kita kata Iraqi kata dhaif, ulama mutaakhir kata hasan. Yang pentingnya dari segi maknanya tidak jadi masalah. Artinya bermula 3 perkara membinasakan, ia akan yang mengerjakannya. Jadi 3 perkara ni siapa dia buat, maka binasalah dia.
Pertama, kikir. Apa dia kikir tu? Apa kikir? Kita dah belajar gitu kan? Di antara sifat yang mazmumah ni, sifat kikir. Apa dia kikir? Bakhil. Lagi? Kopi. Orang Kelantan kata kopi. Lagi? Ini termasuk dalam kumpulan-kumpulan yang bakhil, kedekut. Itu lagi. Jadi 3 perkara yang membinasakan manusia: sifat kedekut, sifat kikir, yang diikut. Maknanya kita ni orang bakhil. Bila orang mari minta derma, buat keras, tak tahu. Dengar yang orang minta derma, lari balik dah. Tak boleh pergi malam ni tempat kuliah tu sebab orang nak minta derma, lari dia. Ini sifat bahaya, membinasakan seorang itu. Dan kedua, keinginan nafsu yang diturut, hawan muttaba'. Hawa nafsu kita ni, dia sentiasa nak ajak manusia buat benda tak baik. Kita tahu tak tahu? Tahu. Tapi kalau kita ikut dia, maka binasa. Kalau lawan, insya-Allah selamat. Allah, hawa ni, cik hawa ni selalu je nak ajak saya buat benda tak baik. Orang nak baca Quran pun tak boleh. Kita nak baca Quran, dia suruh baca surat khabar. Tak, kita nak pergi masjid, dia ajak pergi pasar malam. Apa jadi? Maka itu dia panggil hawan muttaba'. Jangan lawan dia. Aku masa ni aku mau pergi masjid. Jangan ikut dia. Dan ketiga, menyukakan dan membilang baik oleh seorang akan dirinya. Allahu Akbar. Jadi seorang tu dia anggap dia lah paling baik sekali, dia lah paling baik, dia lah paling kuat, dia lah paling hebat, paling comel, paling hero, paling apa lagi, paling kaya, paling sempurna. Maka itu dia panggil seorang yang bangga dengan diri dia. Kita jangan rasa kita hebat. Jangan tengok pada orang di bawah, tengok orang atas kita lagi. Kalau kita rasa kita kuat ibadat, orang lain lebih hebat pada kita lagi. Kalau kita rasa kita kaya, orang lain lebih kaya. Jadi barulah kita akan tunduk kepada jangan tunduk pada hawa nafsu kita. Tanda sekat tu, sakat membilang baik oleh seorang akan dirinya, tutup kurungan. Itu tamatlah terjemahan hadis. Dan berkata Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, Ibnu Mas'ud kata apa? Al-halaku fisnaini. Al-halaku fisnaini. Al-qunut wal-ujbi. Al-qunut wal-ujbi. Artinya, bermula binasa itu ada ia pada 2 keadaan. 2 kelakuan ini membinasakan seorang. Yang pertama, putus asa daripada rahmat Allah. Allahu Akbar. Masalah putus asa ni cukup penat kita. Ana sendiri kadang-kadang letih dengar telefon orang. Sebab itulah kita kena beli telefon hok boleh buka suara, tak payah dengar di telinga, tok atas meja kita dengar. Dia telefon siapa setengah jam, 20 minit, menangis. Ustaz, macam mana saya nak bunuh diri ni? Saya dah tak kuasa lagi nak hidup. Allah Ta'ala benci dengan saya. Saya dah doa bertahun-tahun tak kabul juga. Nak jawab macam mana ni? Pening pakai ustaz? Pening tak pening? Macam mana ni? Dia tanya seolah-olah kita ni pegawai Tuhan. Kenapa Tuhan tak kabul doa dia? La ilaha illallah. Berat tak berat? Berat cabaran nak jadi ustaz, nak jadi tuan guru, nak jadi ulama, nak jadi ahli-ahli pendakwah ni. Letih kita. Kita tak layan, dia kata ustaz ni sombong. Kan dia bunuh diri kerana kita tak layan. Dia kan masalah pula. Jadi al-qunut ni, qunut maknanya orang putus harap daripada rahmat Allah Ta'ala. Jangan putus harap. Allah Ta'ala kata ud'uni astajib lakum. Kamu doa, aku terima doa kamu. Habis. Kenapa kita duduk tarikh pula ya? Pada tarikh sekian saya berdoa dekat Kaabah, contoh. Pada tarikh sekian saya naik atas Jabal Rahmah di Mekah. Pada tarikh sekian berdoa dalam Raudah. Tarikh sekian berdoa di masjid. Tak duk bila tarikh dia berdoa. Tapi sampai hari ni tak terima lagi doa. Kenapa ni ustaz? Ustaz boleh jawab? Ustaz pun tak ada, ustaz pun pening juga. Dia sendiri berdoa pun nampak ada banyak perkara yang tidak kabul. Jadi nak kunut, jangan putus harap kepada Allah Ta'ala. Ini kata Ibnu Mas'ud, al-halak, ini punca kebinasaan seorang. Jangan buat. Kedua, al-ujb, iaitulah menyukakan akan seorang oleh dirinya. Allahu Akbar. Dia rasa dia bangga diri dia lah yang paling hebat, yang paling kuat. Maka orang ni orang binasa. Tanda kat situ, oleh dirinya, tutup kurungan, kata-kata Ibnu Mas'ud. Kata-kata Ibnu Mas'ud ini
dinukil oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Jadi anda tak cari sanad dia tak jumpa. Al-Kabair dia sebut macam ni je. Ibnu Mas'ud kata al-halaku fi ini al-qunut wal ujub. Putus harap daripada rahmat Allah Taala dan rasa bangga diri. Orang ni semua ni tanda-tanda kebinasaan. Hanya sahaja ini huraian kepada cerita ni. Hanya sahaja menghimpun oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu akan dua kelakuan ini kerana bahawasanya orang yang putus asa tiada menuntut ia akan kebajikan kerana tiada harap ia akan dia. Betul? Orang dah putus harap, dia tak akan buat benda-benda apa-apa lagi. Tunggu je. Berusaha tak mau, berikhtiar tak mau, doa tak mau. Kalau sakit pergi jumpa doktor pun tak mau. Aku tak ada apa dah. Kira tunggu mati. Itu jadi. Dan orang yang ujub itu tiada menuntut ia akan dia kerana sangkanya telah mendapat ia akan dia. Orang yang bangga diri, dia rasa ilmu dia kuat, dia tak akan belajar lagi. Bahkan kalau orang belajar pun dia condemn. Tak pandai tu, saya yang paling pandai sekali. Hari ni enggak macam-macam lah dengar cerita. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang kerja menyapu sampah, orang yang kerja kani-kani, duduk peringkat rendah lah, peringkat rendah, pendidikan rendah, tapi duduk di kedai kopi, dia kutuk ustaz seolah-olah dia tu mufti besar negara. Ustaz ni bodoh, ustaz ni tak reti, ustaz ni sesak, ustaz. Hebat-hebat orang sekarang ni. Hebat tak hebat? Kalau kita tanya dia rukus maya berapa? Hak ni kena masuk kelas fardu ain semula. Tak tahu apa pun, tapi cakap tu lebih pada mufti negara. Jadi ini kita hari ni. Ini dia bangga, dia rasa dia pandai daripada ustaz. Tak pergi mengaji dia. Saya tak belajar dengan ustaz ni. Jadi dia tu lebih alim lagi. Akhir-akhir duduk tunggu kedai kopi. Ini. Jadi betul kata Syekh. Betul tak betul? Orang yang rasa putus harap, dia tak buat kerja sebab dia kata dia tak ada can dah. Orang yang rasa dia besar diri, dia juga tak akan belajar sebab dia rasa dia pandai. Dia tak akan ibadat banyak sebab dia kata ibadat dia sudah banyak. Jadi banyak kerja-kerja dia tu. Kerana sangkanya telah mendapat ia akan dia. Habis cakap tu. Dan ditanya akan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, orang tanya dia, bila masanya ada seorang itu mengerjakan kejahatan? Allahu akbar. Dengar baik-baik soalan ni. Soalan yang cukup cantik, tapi dia berlekung atas kepala kita. Orang tanya Aisyah, ya Aisyah, bilakah masanya ada seorang itu mengerjakan jahat? Orang ni buat kejahatan ni bila? Dia duduk dalam masjid ni, mungkin bertaraf besar, tikaf dalam masjid. Bila orang ni buat jahat? Aisyah kata apa? Maka menjawab ia, apabila menyangka ia akan dirinya berbuat kebajikan. Bila disangka dia ni paling warak, paling alim, paling hebat, maka orang itu orang buat jahat walaupun dalam masjid. Berat tak berat? Sangat berat. Jadi kita jangan rasalah kita ni sempurna, kita kemah tak. Dan memandang seorang laki-laki kepada Bishr bin Mansur rahimahullahu ta'ala. Bishr bin Mansur ni seorang masyhur lah, orang yang warak, orang yang alim. Banyak dalam riwayat-riwayat hadis disebut nama dia, haddatsana Bishr. Jadi orang tengok Bishr ini pada ketika memanjangkan ia akan sembahyang dan mengelokkan ia akan ibadah. Orang duduk tengok, Allah hebat Bishr ni, khusyuk nampak semaya, panjang rukuk, panjang sujud, panjang baca, mata tak luliah. Kalau kita duduk tengok orang semaya ini, mata dia tu tengok sana tengok sini tak, duduk jeling orang tu, jeling orang ni. Bishr tak ada, tunduk je mata. Kagumlah orang ni dengan dia. Jadi apa jadi? Maka tatkala selesai ia daripada sembahyangnya, Bishr ni perasan. Dia kata ada orang duduk tengok aku semaya ni. Semaya dia panjang, khusyuk lagi. Maka berkata ia kepada laki-laki itu, hei saudara, mari sini. Munduk perhati aku semaya panjang sana Dia kata apa? La yu'jibuka ma ra'aita minni. Jangan menipu akan dikau. Jangan rasa pelik kamu ni akan apa yang engkau lihat daripada aku. Jangan serah pelik aku ni maya panjang. Fa inna iblis la'natullah qad 'abada Allah ma'al malaikati muddatan tawilah thumma sara ila ma sara ilaihi. Kerana iblis mengerjakan ibadah ia dan sembahyang ia beribu-ribu tahun bersama dengan malaikat,
kemudian jadilah ia kepada apa yang jadi kepadanya. Iblis laknatullah. Artinya jadi kafir, ya wal iyadzubillah. Jadi mu jangan tengok orang ni panjang semaya, orang ni kuat ibadat, tapi dia confirm masuk syurga, belum tentu. Semua tu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita ni dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Boleh jadi syekh kita ni nakal daripada sini. Kita tak jumpa sana. Ketahui olehmu bahawasanya sebab ujub, tanda orang ni boleh jadi ujub, boleh jadi bangga diri, boleh jadi besar diri ni, apa sebab dia? Yang pertama, jahlun, sebab jahil. Tulis letak nombor 1. Sebab bagi segala sifat jahat ini, sifat keji ini, seorang itu rasa dia pandai, dia kuat ini, apa dia sebab? Jahil. Dan bahawasanya ubatnya ilmu. Habis tu orang alim pula ujub juga tu, kenapa? Sebab dia jahil tentang akibat. Ilmu dia ada, tapi dia jahil tentang nak berfikir tentang akibat bersifat demikian. Maka jika ada ujub itu dengan sebab pekerjaan yang tiada ada ia dengan usahanya, jadi kita bangga diri dengan sebab kejadian asal, seperti cantik rupanya. Orang ni lawa, orang semua nak tengok dia, comel ya. Dengan keni lutut dia nya, dengan apanya, lawa lah dia, comel lah. Orang tengok tu memang menarik tengok, comel, lawa. Semua berminat dengan dia. Dan elok suaranya. Kalau dia baca, dia berlagu, tepuk dinding dia, sedap suara. Kalau masuk tandingnya agak benar semua. Maka tiada patut ia ujub dengan dirinya. Hei orang yang cantik rupa, merdu suara, kamu jangan bangga dengan diri kamu, kerana bukan terjadi pekerjaan itu dengan tenaganya. Kita jadi lawan ni bukan sebab mak ayah kita buat. Bahkan sayagianya bahawa ia ujub ia dengan Tuhan yang memberi ia akan dia baginya dengan semata-mata limpah kurnianya. Kita kena banyak bersyukur. Alhamdulillah ya Rabbi, Engkau jadikan aku ni cantik, Engkau jadikan aku ni kaya, jadi alim, jadi orang yang disukai ramai. Kita syukur pada Allah, bukan kita nak bangga dengan makhluk lah. Ini ubat dia. Dan sayogianya, sepatutnya bahawa ia berfikir pada hilang umpama cantiknya itu dengan sebab penyakit. Betul tak betul? Berapa ramai orang cantik, mari penyakit, habis rupa dia jadi huduh. Betul tak? Mari naik jawab batu, bertepek sini, punah habis dah. Hak lawa tadi tak jadi apa dah. Apa jadi? Dengan sebab penyakit, istimewa penyakit judari. Apa dia penyakit judari itu? Penyakit judari dipanggil penyakit cacar. Penyakit apa dia panggil ni? Cacar ni? Bertih. Penyakit cacar ni, penyakit judari. Jadi kita cantik, penyakit mari. Suara kita sedap, apa jadi? Mari batuk, hilang suara. Kaya, nya curi dia orang barang dia ke, na'udzubillah, terbakar dia punya harta benda, tak jadi apa. Pangkat akan hilang juga. Jadi apa benda yang kita nak bangga? Itu dia tu. Dan jika ujub itu dengan sebab pekerjaan yang diusahanya, ujub yang pertama tadi bukan kerana usaha kita, memang dia mari kerana Allah, anugerah Allah. Yang kedua ni sebab usaha, semua anugerah Allah, tapi melalui usaha kita, seperti ilmu dan ibadat. Maka sayagianya ia berfikir ia pada pekerjaan itu dengan sebab apa mudah ia baginya. Kita kena mikir pula, aku dapat ilmu ni siapa bagi? Fikir Allah yang bagi. Betul tak? Kena tak situ. Dan bahawasanya tiada mudah ia baginya melainkan dengan anggota dan akal. Dan bahawasanya segala anggotanya dan akalnya dan lainnya semuanya makhluk bagi Allah Ta'ala, yang menjadikan akan dia oleh Allah Ta'ala dengan semata-mata limpah kurnia-Nya. Betul tak? Allah Ta'ala beri pada kita. Berapa ramai kawan-kawan kita yang bekerja siang dan malam lebih kuat daripada kita, hari ni tak kaya-kaya apa. Berapa ramai orang yang kawan-kawan sekelas dengan kita, hari ni tak tahu apa-apa. Itu dipanggil, semua tu limpah kurnia Allah. Demikian juga ilmu dan ibadah
dan segala pekerjaan kita itu semuanya Allah Ta'ala yang menjadikannya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, surah As-Saffat ayat 96. Artinya, dan Allah Ta'ala yang menjadikan ia akan kamu dan akan apa yang kamu kerjakan akan dia. Jadi Allah Ta'ala jadi kita dan semua pekerjaan kita. Jadi kita nak tahulah tentang kejadian makhluk. Jadi apakah makhluk ni hak Allah Ta'ala buat ataupun kita sendiri yang buat, itu perbahasan dalam bab akidah dia panggil. Tapi kita orang mukmin ahli sunnah wal jamaah ini, kita kata semua pekerjaan ni Allah Ta'ala yang buat. Dan firman-Nya Ta'ala lagi, wa ma tasha'una illa an yasha Allah, suratul Insan ayat 30. Artinya, dan tiada menghendaki oleh kamu akan sesuatu melainkan bahawa dengan kehendak Allah. Semua benda yang kita buat ni dengan kehendak Allah. Kalau Tuhan tak nak jadi, tak jadi, tak jadi. Berapa ramai orang yang bercocok tanam tak boleh buah, berapa ramai orang yang berkahwin tak ada anak. Kalau kira sepatutnya dia dapat anak, tak ada anak. Allahu Akbar. Menghendaki akan dia oleh Allah Ta'ala, tutup kurungan setakat tu. Ayat yang pertama tadi, dan Allah Ta'ala tiada Allah Ta'ala menjadikan ia akan kamu dan akan barang yang mengerja oleh akan dia, oleh kamu akan dia, tutup setakat tu kurungan. Tutup kurungan maknanya terjemah ayatnya berhenti setakat tu. Maka saya gianya bagi yang berakal. Allahu Akbar. Syekh ni kata, segia saya sepatutnya bagi orang yang berakal. Kita ni berakal tak berakal? Berakal. Jangan kata orang berotak, semua ada otak. Kambing ada otak tak? Ada. Lembu lagi ada otak, lagi besar otak dia, tapi ada akal dia tak ada? Tak ada akal. Allahu Akbar. Segianya sepatutnya bagi yang berakal bahawa adalah ujubnya selama-lamanya dengan limpah kurnia Allah Ta'ala dan kemurahannya, kerana mengurniakan ia baginya akan ilmu dan akal, dan memberi petunjuk ia baginya kepada ibadah, dengan tiada ada terdahulu baginya sebab dan usaha dan ikhtiar. Itu kita kena heran, bangga kita dengan Allah. Allah Ta'ala beri pada aku, usaha banyak mana pun kalau Tuhan tak bagi tak jadi. Dan menegah Allah Ta'ala akan setengah manusia daripada ilmu dan akal dan petunjuk. Berapa ramai orang yang tak dapat hidayah, berapa ramai orang yang ada akal, orang yang masuk sekolah tak dapat ilmu, tak lulus, habis tuition, habis hari tawar dah minum, tubik keluar keputusan tak ada, kosong A. Dia panggil kosong A, ada juga ada. Dan semata-mata keadilannya, semua anugerah ni semata-mata keadilan Allah. Maka hendaklah takut dia akan mencabut oleh Allah Ta'ala akan segala nikmat yang tersebut daripadanya. Jadi kita kena bimbang, rasa tergerun, takut nanti Allah Ta'ala cabut nikmat daripada kita. Dan boleh jadi bahawa ada pemberian itu istidraj atasnya. Tanda apa dia istidraj? Allah Ta'ala beri satu benda pada kita, nak suruh kita ni jadi bangga, jadi tak sedar, lagi lama lagi takabur gitu. Itu panggil istidraj. Dia bukan beri nikmat, tapi dia beri satu benda pada kita yang menyebabkan kita jadi tak sedar diri. Kita nak kata apa ni istidraj? Beri satu benda yang menyebabkan kita leka, tak sedar, tak khabar. Duduk rasa hak kita, ini projek saya, ini hak saya semua ni. Jadi tak ingat kepada Allah SWT. Itu dia panggil istidraj. Faham istidraj? Istidraj ni Allah Ta'ala beri kepada satu benda yang menyebabkan orang itu tak sedar. Seperti firman Allah Ta'ala, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Tengok suratul An'am ayat 44. Suratul An'am ayat 44, artinya membuka oleh Allah Ta'ala atas mereka itu dengan bermacam-macam segala nikmat di atas jalan istidraj. Allah Ta'ala buka dia, lagi kuat dia jahat, lagi kuat dia kafir, lagi banyak pembangunan, lagi banyak projek dapat. Itu dia panggil istidraj. Hingga apabila sukacita mereka itu dengan segala nikmat yang diberikan, akan mereka itu menyeksa Allah Ta'ala akan mereka itu dengan terkejut. Lepas terkejut tutup kurungan. Jadi kita tahulah bahawa Allah Ta'ala buka pintu
rezeki mari mencurah-curah. Orang ni pun gembira, suka sangat, buat maksiat, buat tu buat ni, tak sedar diri, tiba-tiba mari bala, tarik habis. Sama ada dia mati mengejut ke, sama ada harta dia binasa ke, sama ada kesihatan dia terganggu, itu semua Allah Ta'ala tarik dia. Akhaznahum baghtah, dia mari dengan terkejut. Jadi kita kena bimbang, hei aku ni kaya tapi nak jadi apa-apa sekejap ya, betul tak? Kita ni cantik nak jadi huduh lama ke sekejap? Berapa ramai tengok dalam surat khabar tulis orang tu kena asid, habis muka dia keriput. Ya Allah, hak lawa-lawa hak cantik dah jadi rupa orang nak tengok pun takut, terpaksa kena pakai topeng lagi dia nak keluar rumah dia. Hilang nikmat. Dan firman Allah Ta'ala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Tengok di bawah nombor 2 suratul Qalam ayat 44. Ayat-ayat ni anda baca mengikut dalam kitab ni, anda tak sempat nak tengok sendiri, tengoklah dalam Quran nanti. Artinya selagi kami ambil mereka itu sedikit-sedikit, ambil istidraj daripada pihak yang tidak mengetahui mereka itu, akan dia tutup kurungan, tamatlah terjemahan ayat. Makna istidraj, cantik Syekh kita ni letak makna istidraj. Apa dia makna istidraj itu? Menghampirkan kepada sesa Allah Ta'ala. Dia ni mendekatkan orang ni kepada azab dengan diberi tangguh sedikit-sedikit, seperti mereka yang hendak menangkap ayam. Istidraj ni maknanya kita impit dia sikit-sikit. Orang nak tangkap ayam, macam mana dia tangkap? Dia lari sikit-sikit, akhir sekali dapat tangkap. Jadi nikmat ni pun dia beri sikit, dapat lagi jauh dengan Tuhan. Akhir sekali mari bala turun, pada waktu itu matilah orang itu. Mati tak mati? Matilah dia. Bab yang ke-10 pada menyatakan riya. Ini penyakit yang terakhir, ini penyakit yang paling bahaya ni, iaitulah penyakit riya. Insya-Allah Taala kita akan sambung perbincangan kita dalam jalsah yang akan datang.